Antara paparan menarik hari ini. Pemuda UMNO desak pecat Menteri Kong Kali Kong. Bersatu dakwa bersih hanya wayang. Hubungan Hadi Muhyiddin sangat mesra. Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh mendesak supaya Perdana Menteri memecat Menteri Pelancongan Teo Kim Seng berikutan beberapa isu baru-baru ini. Akmal berkata ini termasuk hidangan berasaskan babi bak kutih yang dimasukkan dalam senarai makanan warisan negara serta penurunan pangkat Ketua Pengarah Lembaga Penggalak Pelancongan Malaysia Ahmad Abdul Ghaffar. Katanya sudah tiba masanya kita mohon agar Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk pecat sahaja menteri kerana jika KP pelancongan itu diturunkan pangkat sebab prestasi merosot, maka alasan yang sama boleh digunakan kepada menteri yang bukan sahaja merosot tetapi menteri yang paling teruk dalam sejarah. Menteri Kong Kali Kong lebih baik letak jawatan. Daripada mengiktiraf bak kutih menjadi hidangan warisan negara, lebih baik mengiktiraf makanan lain seperti nasi goreng Cina dan banyak lagi makanan yang boleh dimakan oleh semua rakyat di negara ini, tidak kira kaum maupun agama. Jika menteri tidak boleh berfikir sensitif rakyat Malaysia dan apakah relevannya dalam membuat keputusan? Dia menjadi tumpuan minggu lalu selepas Amar mengesahkan dia menerima surat memaklumkan bahawa dirinya bukan lagi Ketua Pengarah agensi kerajaan itu berkuat kuasa 26 Februari. Tiong kemudian menjelaskan Amar diturunkan pangkat sebagai timbalan Ketua Pengarah kerana tidak dapat melaksanakan tugas yang diberikan untuk menarik pelancong ke negara ini. Susulan itu berkaitan Amar, media melaporkan bak kutih telah diwatakan sebagai makanan warisan bersama-sama dengan burasak dan utapam. Ketika PAS menunjukkan kesediaan bekerjasama dengan Bersih dalam menuntut pembaharuan, Bersatu pula menampakkan skeptikal mereka terhadap kumpulan pendedak terbabit. Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris bahkan berpendapat Bersih sekadar melepaskan batuk di tangga, bukannya benar-benar mahu mendesak kerajaan melaksanakan perubahan seperti yang dijanjikan mereka dulu. Katanya okeylah kita Bersatu bersetuju dengan apa yang Bersih minta, tetapi saya nampak Bersih ini dah mula hilang taring. Razali mendakwa individu yang memimpin Bersatu satu ketika dahulu dan mendengar-dengar menuntut pembaharuan sebaliknya kini sudah menjadi sebahagian daripada kerajaan. Mereka katanya tidak lagi dilihat memberikan perhatian kepada isu yang ditentang sebelum ini, termasuk amalan nepotisme, kronisme, kenaikan harga barang dan seumpamanya. Katanya jadi pada saya Bersih ini semua nak main wayang saja di sebalik kegagalan kerajaan sekarang. Jadi kalau Bersih nak main wayang tak payahlah. Razali juga Esko Terengganu ditanya mengenai tuntutan Bersih terhadap kerajaan dan kempen reformasi 100% yang digerakkan NGO terbabit kemarin. Ahli Parlimen Perikatan Nasional Ahmad Fadli membayangkan kesediaan PN untuk bersama dengan Bersih mendesak kerajaan melakukan pembaharuan walaupun NGO itu selama ini dianggap dekat dengan Pakatan Harapan. Kata Ahmad Fadli, dia berpendapat tuntutan reformasi yang dikemukakan Bersih memang sesuatu yang wajar dan PS sentiasa bekerjasama sedia dengan sebarang agenda yang sama dengan Bersih. Pun begitu, Ahli Parlimen Pasir Mas itu menjelaskan bahawa masa ini pihaknya akan meneliti satu persatu tuntutan Bersih dan akan membawanya kepada peringkat tertinggi PN untuk dipertimbangkan. Mengulas lanjut, Razali berkata Bersih hanya membuat desakan selepas rakyat menuntut dan membantah langkah pihak berkuasa memulakan langkah agar individu berprofil tinggi mendapat DNAA. Sedangkan tambah Razali, apabila isu tangkapan dan pendakwaan bermotifkan politik berlaku, Bersih tidak membuat sebarang langkah yang bermakna. Katanya Bersih sekadar bercerita benda yang dah lapor. Jadi pada kami Bersatu, bersetujulah dengan Bersih, cumanya tidak yakin dengan tuntutan yang dibuat Bersih sekarang. Kadang nak buat wayang di sebalik kerajaan, nak tunjukkan konon-konon Bersih selama ini yang menyokong PH kini tidak lagi menyokong. Saya nampak macam itulah. Apa yang dibuat Bersih pun boleh kata sekadar melepaskan batuk di tangga saja. Pada masa sama, Idris berkata, juga secara peribadi melihat Bersih bukan lagi sebuah NGO yang bersih kerana tindakan mereka dianggap seperti acuh tidak acuh sahaja. Sebenarnya, kata Razali, ada banyak isu yang berlaku dalam kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim termasuk nepotisme dan kronisme yang didakwanya berlaku secara berleluasa. Katanya tetapi di mana Bersih? Dah setahun lebih dah pentadbiran kerajaan perpaduan, tetapi di mana Bersih? Razali juga berpendapat adalah lebih baik untuk Bersih tidak mengheret rakyat untuk bersama-sama dengan mereka. Sebaliknya cukup untuk bertemu dengan Anwar bagi menyampaikan tuntutan tersebut. Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris mempertahankan hubungan Presidennya Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Presiden PAS Tan Sri Hadi Awang yang disifatkan sangat mesra walaupun jarang berjumpa. Arun Kijang itu berkata tiada krisis antara dua tokoh Perikatan Nasional itu yang dikatakan masih dingin seperti didakwa sumber. Katanya hubungan mereka mesra, tak tahu macam mana cerita itu boleh timbul. Cuma kebelakangan ini jarang jumpa sebab Tok Guru tak sihat. Takkan terus buat kesimpulan hubungan pemimpin utama PAS dan Bersatu dingin dan huru-hara. Memetik sumber melaporkan pertemuan Hadi dan Muhyiddin pada 14 dan 15 Februari. Yang pertama dalam tempoh 4 bulan didakwa gagal menyelesaikan masalah berbangkit menyebabkan hubungan mereka dingin.
Sumber rapat dengan perkara itu mendakwa pertemuan empat mata di kediaman Muhyiddin disusuli mesyuarat PN pada keesokannya hanya sekadar optik. Mereka bertemu 2 minggu selepas media melaporkan hubungan Hadi dan Muhyiddin didakwa dingin, sekaligus mencetuskan pelbagai spekulasi mengenai kelangsungan PN digagaskan dua parti itu. Hubungan dingin itu antara lain berkait kegagalan PAS menampilkan Naib Presiden Ahmad Samsudin Mokhtar sebagai calon Perdana Menteri selepas Muhyiddin tidak meneruskan hasrat berundur pada pemilihan parti tahun ini. Pusingan Yu Muhyiddin dilihat sebagai tekad ahli Parlimen Paguh itu untuk kekal menerajui PN dan seterusnya dilantik Perdana Menteri kali kedua jika gabungan itu menang PRU 16. Sebelum pertemuan pertengahan bulan lalu, Muhyiddin dan Hadi tak dilihat bersama ketika perasmian Muktamar PAS pada 20 Oktober lalu. Sekian berita hangat di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.